Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa nasta'hidihi wa nashkuruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فجزاه الله عنا خير ما جزى نبي من أنبيائه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تقضي بها حاجاتنا وتفرج بها كرباتنا وتكفينا بها شر أعدائنا وسلم عليه وعلى آله سلاما كثيرا. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Amma ba'du, ahbabana al-kiram, tuan-tuan, puan-puan sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertemu dalam majlis yang penuh barakah pada malam ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan barakah majlis ilmu yang kita adakan pada malam ini, Allah Subhanahu wa taala makbulkan hajat-hajat dunia dan hajat-hajat akhirat kita bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita rujuk kepada kitab Mukhtasar Abdullah al-Harari al-Kafil bi'ilmi ad-din ad-daruri, adapun Mukhtasar Sulam at-Tawfiq ila mahabbatillah ala at-tahqiq, pada perbahasan tentang al-wajibatul qalbiyah. Maka ternyata tuan-tuan, salah satu daripada kewajipan hati yang disenaraikan oleh ulama, oleh pengarang kitab, adalah mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu daripada tuntutan dalam Islam. Bahkan ia adalah salah satu daripada kewajipan hati, seperti mana yang telah digariskan oleh golongan para ulama. Maka tuan-tuan sedang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebabkan mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam itu adalah satu tuntutan, maka hendaklah kita melakukan usaha-usaha ataupun perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang menyegarkan perasaan cinta dan kasih kita tersebut kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata ulama,
man ahabba syai'an akthara min dzikrihi. Barang siapa yang mencintai akan sesuatu, maka nescaya dia akan memperbanyak, akan sebut akan perkara yang dicintainya itu. Orang yang sentiasa cinta kepada sesuatu, kaedahnya apa tuan-tuan? Lidahnya itu akan sentiasa sebut benda yang dicintai, yang disukainya tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga di antara salah satu daripada yang memperkuatkan lagi cinta kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam adalah kita mempelajari akan sirah baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita mengetahui bagaimana rupa paras baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui apakah pakaian yang suka dipakai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, makanan yang suka dimakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah cara baginda sallallahu alaihi wasallam menyikat rambut baginda, bagaimana baginda memakai capal dan sebagainya. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ini kita akan lihat sedikit daripada kitab Syama'ilun Nabi karangan Al-Hafiz Al-Imam Tirmizi rahimahullahu taala tentang satu bab pada menerangkan tentang kuhul, yakni celak baginda sallallahu alaihi wasallam. Memakai celak ni tuan-tuan, ia bukan satu perkara yang khusus bagi golongan wanita. Akan tetapi bercelak itu juga adalah salah satu daripada amalan yang boleh dilakukan oleh golongan lelaki. Bahkan ia adalah satu sunnah daripada sunnah-sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan sidang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita akan lihat sedikit apakah celak yang dipakai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana baginda bercelak, dan apakah jenis celak yang dipakai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن عباد بن منصور عن إكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا بالإثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة fi hadhihi wa thalathatan fi hadhihi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu ketika Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau berkata, baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, iktahilu bil ithmid, hendaklah kalian bercelak dengan celak ithmid. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyarankan kepada kita ataupun begitu menggalakkan kepada kita agar kita memakai celak. Dan celak itu pula tuan-tuan jenisnya adalah celak ithmid. Ithmid ni tuan-tuan, ia adalah sejenis batu yang warnanya hitam, akan tetapi hitam yang cenderung kepada merah, hitam yang kemerah-merahan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian memakai celak ithmid, kerana celak ithmid ini manfaatnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yajlul basar, ia menerangkan mata, menajamkan penglihatan. Menerangkan mata dan menajamkan penglihatan. Subhanallahil azim. Wa yumbitu sya'ra, dan celak ithmid juga tuan-tuan melebatkan bulu mata. Melebatkan bulu mata. Subhanallahil azim. Ini adalah tiga manfaat, tiga faedah tuan-tuan daripada bercelak dengan celak ithmid. Yang pertama menerangkan mata, yang kedua menajamkan penglihatan, dan yang ketiga melebatkan bulu mata.
Subhanallahil azim. Wa za'ama anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kanat lahu mukhulatun. Dan kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, baginda sallallahu alaihi wasallam memang ada botol celak, tuan-tuan. Botol celak yang mana daripada botol tersebut baginda sallallahu alaihi wasallam bercelak. Yaktahilu minha kulla lailatin thalathatan fi hadhihi wa thalathatan fi hadhihi. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, tiap-tiap malam baginda sallallahu alaihi wasallam akan bercelak dengan celak ithmid. Yani kata Ibn Abbas, 3 kali di sini, 3 kali pada mata kanan, 1, 2, 3, dan 1, 2, 3. 3 belah kanan dan 3 belah kiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Jadi ini tuan-tuan cara memakai celak. Rasulullah memakai celak pada waktu malam, bukan pada waktu siang. Dan tiap-tiap malam baginda sallallahu alaihi wasallam bercelak. Apakah rahsia tuan-tuan kenapa Rasulullah memakai celak pada waktu malam bukan waktu siang? Tujuannya tuan-tuan, antara rahsianya adalah apabila seseorang itu memakai celak pada waktu malam, maka celak itu kekal lebih lama dalam mata berbanding pada waktu siang. Kalau seorang tu pakai celak pada waktu siang, tuan-tuan, mungkin dia akan tenyeh-tenyeh mata dia, kemudian dia masuk muka, kemudian nak berwuduk dan sebagainya. Maka ini akan menghilangkan celak tersebut. Akan tapi kalau seseorang itu tuan-tuan memakai celak ketika nak tidur, maka bila dah selesai, bila dah berwuduk itu semua tuan-tuan, dan dah standby nak tidur tuan-tuan, sebelum baring itu pakai celak. Pakai celak. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baru setelah itu tidur. Seperti mana yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain, An Ibn Abbas annahu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaktahilu qabla an yanama thalathan fi kulli 'ainin. وقال يزيد بن هارون في حديثه إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها عند النوم ثلاثا في كل عين. Hadis yang kedua ni tuan-tuan juga kontennya sama. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bercelak sebelum baginda tidur, 3 kali belah kanan dan 3 kali belah kiri. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang ketiga, qala hadatsana Ahmad bin Mani' qala hadatsana Muhammad bin Yazid an Muhammad bin Ishaq an Muhammad bin al-Munkadir an Jabir huwa bin Abdullah annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bil ithmid 'inda an-nawm fa innahu yajlul basar wa yunbitu asy-sya'ra. Dalam hadis yang ketiga ni tuan-tuan, baginda sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bahawa kata baginda, alaikum bil ithmid, hendaklah kalian bercelak dengan celak ithmid. Hendaklah kalian bercelak dengan celak ithmid. Maka ini adalah satu galakan yang begitu kuat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kalian bercelak dengan celak ithmid tatkala kalian nak masuk tidur. Fa innahu yajlul basar wa yunbitu sya'ra, kerana sesungguhnya ia menajamkan penglihatan, mencerahkan mata, serta melebatkan bulu mata. Kemudian dalam hadis yang keempat, qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Bishr ibn al-Mufaddal an Abdullah bin Uthman bin Khuzaim an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna khaira akhalikumul ithmid yajlul basar wa yunbitu asy-sya'ra. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau meriwayatkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata baginda yang mafhumnya, sesungguhnya celak yang terbaik untuk kalian memakainya adalah ithmid. Jadi celak ithmid ni tuan-tuan adalah celak yang terbaik. Tuan-tuan kalau pergi ke Mekah, maka beli celak ithmid tuan-tuan dan pakai.
ataupun kita yang tak pergi Mekah ni tuan-tuan, kalau ada kawan-kawan yang nak pergi Mekah, maka pesan kepada mereka untuk tolong belikan celak Ithmid. Ini adalah satu galakan yang begitu kuat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam untuk kita bercelak dengan celak tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan daripada bab ini bahawa bercelak itu ialah salah satu sunnah daripada sunnah-sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Bercelak itu ia bukanlah satu perkara yang khusus bagi wanita, bahkan ia juga boleh turut diamalkan oleh golongan lelaki, kerana Rasul sallallahu alaihi wasallam bercelak. Baginda bercelak pada tiap-tiap malam dengan menggunakan celak Ithmid, 3 kali belah kanan dan 3 kali belah kiri. Kenapa Ithmid? Kerana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ia menajamkan mata, menajamkan penglihatan, mencerahkan mata dan melebatkan bulu mata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dan dipakai pada waktu malam sebab ia lebih kekal lama dalam mata kita, tuan-tuan. Lalu dia akan meresap di dalam mata kita. Qala al-muallif rahimahullah, ada satu lagi bab, tuan-tuan, bab pada menyatakan tentang pakaian baginda sallallahu alaihi wasallam. Babu ma jaa fi libasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab ini, tuan-tuan, kita akan lihat beberapa hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Tirmizi rahimahullahu taala yang berkaitan tentang pakaian yang dipakai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Apakah pakaian yang suka dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bagaimanakah coraknya? Dan beberapa perkara penting yang lain yang kita perlu tahu, tuan-tuan, dalam bab berpakaian ini. Qala haddatsana Muhammad bin Humaid ar-Razi qala haddatsana al-Fadl bin Musa wa Abu Tumailah wa Zaid bin Hubab an Abdul Mu'min ibn Khalid an Abdullah bin Buraidah عن أم سلمة أنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan daripada Ummu Salamah. Ummu Salamah, tuan-tuan, berkata bahawa pakaian yang paling disukai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam untuk memakainya adalah jubah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Jubah macam yang saya pakai ini, tuan-tuan, ini jubah. Itu juga yang tuan-tuan pakai, itu jubah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Pemakai jubah ialah jubah itu adalah pakaian yang paling disukai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam untuk baginda memakainya. Sebab apa, tuan-tuan? Kerana jubah ini dia lebih menutup tubuh badan kita berbanding pakaian-pakaian yang lain. Jubah ialah satu pakaian yang lebih menutup jasad kita, tuan-tuan, berbanding pakaian-pakaian yang lain. Maka sebab itulah baginda sallallahu alaihi wasallam lebih suka memakai jubah berbanding pakaian-pakaian yang lain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi, tuan-tuan, nanti kita akan lihat baginda juga, tuan-tuan, dalam beberapa situasi baginda mengenakan ridak. Ridak ni maknanya selendang. Bahagian atas daripada tubuh badan baginda pakai selendang, dan bahagian bawah daripada jasad baginda pakai izar. Izar ni kain pelikat. Kain pelikat. Baginda sallallahu alaihi wasallam memakai kain pelikat, tuan-tuan. Dan baginda mengenakan izar, mengenakan rida ataupun burdah, selendang, tuan-tuan, pada bahagian atas daripada jasad baginda sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Ali bin Hujr qala haddatsana al-Fadl ibn Musa an Abdul Mu'min ibn Khalid an Abdullah bin Buraidah an Ummi Salamah annaha qalat kana ahabba ath-thiyab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Hadis yang kedua ni juga, tuan-tuan, menyatakan perkara yang sama, bahawa pakaian yang paling disukai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam untuk baginda memakainya adalah jubah. Qala haddatsana Ziyad bin Ayyub al-Baghdadi qala haddatsana Abu Tumailah an Abdul Mu'min ibn Khalid an Abdullah bin Buraidah an Ummi Salamah annaha qalat kana ahabba ath-thiyab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yalbasuhu al-qamis. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج قال حدثنا معاذ بن هشام
qala haddatsana abi an Budail an Budail ya'ni ibn Maisarah al-Uqayli an Shahr ibn Hawshab an Asma binti Yazid annaha qalat kana kum qamis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rusghi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, daripada Asma binti Yazid, beliau berkata bahawa lengan baju Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahagian tangan ni tuan-tuan, labuhnya itu sehingga ke rusghun, rusgh, ra sad ghain, rusghun. Rusugh ni tuan-tuan, ia adalah tulang yang berada pada pergelangan tangan kita ni tuan-tuan, yang timbul tu. Okey, kalau tuan-tuan tengok pada pergelangan tangan tuan-tuan, di situ ada tulang yang timbul. Maka lengan baju Rasulullah, lengan tangan jubah Rasul SAW itu hanyalah sampai ke rusugh saja, yakni pada tulang yang timbul itu saja. Maknanya dia tidaklah lebih daripada itu, ataupun taklah labuh sampai ke sini, tidak. Tetapi betul-betul separas dengan tulang yang timbul tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain qala haddatsana Abu Ammar Al-Husain bin Huraits qala haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Zuhair an Urwah bin Abdullah bin Qushayr an Muawiyah bin Qurrah an abihi annahu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin min Muzainata linubayi'ahu wa inna qamisahu lamutlaq aw qala zirru qamisihi mutlaqun qala fa adkhaltu yadi fi jaybi qamisihi famasistu al-khatam. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabi. Satu ketika beliau bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, yang ketika itu baginda sedang bersama dengan segerombolan di kalangan manusia dari Bani Muzainah atau dari kabilah Muzainah. Satu grup daripada kabilah Muzainah ni tuan-tuan datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam ketika itu untuk memberi bai'ah. Bai'ah ni tuan-tuan memberi janji taat setia kepada baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan kata sahabat, ketika itu bila aku datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memakai kamis, memakai jubah. Tetapi jubah baginda itu bahagian butangnya itu tidak dibutangkan tuan-tuan. Maknanya jubah baginda itu terbuka, memang tidak dibutangkan jubah tersebut. Sehingga sahabat kata, kemudian aku memasukkan tanganku dari jubah Rasulullah tersebut, dari bahagian depan itu, sehingga aku dapat menyentuh ataupun memegang khatam nubuwah yang berada di belakang baginda sallallahu alaihi wasallam. Khatam nubuwah ni tuan-tuan, ia adalah daging yang timbul, saiznya seperti telur burung merpati. Bahagian atasnya itu tuan-tuan dia ada bulu-bulu halus, dan bahagian tepinya tuan-tuan, tepi keliling daging yang timbul itu tuan-tuan, ada titik-titik hitam seperti titik lalat gitu. Ini dinamakan sebagai khatam nubuwah, yakni ia adalah cop kenabian, tanda bahawasanya baginda sallallahu alaihi wasallam adalah rasul akhir zaman. Jadi sahabat tersebut kata, aku bertemu dengan Rasulullah. Ketika itu Rasulullah bersama dengan beberapa orang daripada kabilah Muzainah datang nak memberi bai'ah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku lihat Rasulullah, jubah Rasulullah itu terbuka bahagian hadapannya, yakni tidak dibutangkan langsung tidak dibutangkan. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, difahami di sini kata ulama bahawa bagi lelaki jika dia tidak membutangkan pakaiannya daripada bahagian depan ini tuan-tuan, ia bukan satu perkara yang kurang adab. Bukan satu perkara yang kurang adab. Kenapa? Kerana Rasul sallallahu alaihi wasallam sedemikian baginda lakukan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Sebab itu tuan-tuan, pengalaman saya bila saya pergi ke pondok-pondok tuan-tuan, bertemu dengan tok-tok pondok, maka
Kebiasaannya mereka begitu, pakaian mereka, jubah mereka ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baju yang mereka pakai tuan-tuan, bahagian butang yang bahagian atas itu tidak dibutangkan, dibiarkan terbuka begitu. Ini ada sandarannya tuan-tuan. Ia adalah salah satu daripada sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang warid dalam hadis ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Qala haddatsana Abd bin Humaid annahu qala حدثنا محمد بن فضل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو متكئ على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. Tuan-tuan sedang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ini sebuah hadis tuan-tuan yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, bahawa beliau berkata baginda sallallahu alaihi wasallam satu ketika keluar dari rumah baginda muttaqiun. Muttaqi ini mana tuan-tuan, dalam keadaan baginda berpaut ataupun baginda dipapah oleh seorang sahabat namanya Usamah bin Zaid. Ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam sedang ditimpa sakit yang membawa kepada kematian baginda alaihi salatu wassalam. Yani kisah ini tuan-tuan diriwayatkan tatkala baginda berada di penghujung hayat baginda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Baginda tuan-tuan wafat ketika umur baginda 63 tahun. Dan diriwayatkan oleh para ulama, salah seorang di kalangan mereka adalah Al-Habib Al-Doktor Salim Ulwan Al-Husaini hafizahullah ta'ala. Beliau berkata bahawa di antara asbab baginda SAW meninggal dunia tuan-tuan adalah kerana terkesan dengan racun yang pernah dimakan oleh baginda SAW yang diletak pada peha kambing ataupun kaki kambing yang dimakan oleh baginda SAW. Satu ketika tuan-tuan baginda sallallahu alaihi wasallam diundang oleh seorang wanita Yahudi. Wanita Yahudi ini tuan-tuan dia tahu bahawasanya Rasulullah suka makan kaki kambing. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, lalu dia pun masak kaki kambing dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Lalu tapi tuan-tuan dia letakkan satu jenis racun, yang mana racun ini sangat kuat. Ia membunuh serta merta. Jadi subhanallahil azim, Rasulullah SAW menyahut undangan wanita ini, tuan-tuan, wanita Yahudi ini bersama dengan beberapa orang sahabat datang bertandang ke rumah wanita tersebut. Lalu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila baginda sallallahu alaihi wasallam mula makan tuan daging tersebut, kambing tadi ini, kaki kambing, bersama dengan sahabat yang lain, serta merta tuan-tuan sahabat-sahabat yang lain yang makan itu jatuh, tumbang terus tuan-tuan, tumbang dan meninggal dunia serta merta. Dan Rasulullah sempat mengunyah dan menelan sedikit daripada isi kambing tersebut. Kemudian ketika itulah tuan-tuan kaki kambing itu berkata, "Ya Rasulullah, jangan kau memakanku. Fa inni masmum, sesungguhnya aku telah pun diracun." Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kaki kambing itu bercakap dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaki kambing itu bercakap dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, memberitahu kepada Rasulullah supaya jangan Rasulullah makan kaki kambing ini kerana sesungguhnya ia telah pun diracun. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barulah Rasulullah tahu bahawa rupanya wanita ini ada niat yang jahat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tetapi berlaku mukjizat yang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, walaupun racun tadi ini dah pun masuk menjalar ke dalam jasad baginda sallallahu alaihi wasallam, tetapi baginda tidak meninggal dunia serta merta seperti mana yang berlaku kepada para sahabat yang lain. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tuan-tuan
lebih kurang 3 tahun setelah peristiwa tersebut. Dalam tempoh itu tuan-tuan, kesihatan baginda sallallahu alaihi wasallam semakin merosot dan kemuncaknya tuan-tuan, baginda sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Maka sebab itulah tuan-tuan, kata ulama, baginda sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia sebagai syahid. Sebagai syahid. Syahid apa tuan-tuan? Syahid mazlum, syahid yang dizalimi. Syahid orang yang dizalimi. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, kesan daripada racun yang dimakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam tersebut membawa kepada kematian baginda sallallahu alaihi wasallam beberapa tahun setelah itu. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma beliau berkata bahawa satu ketika baginda sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumah baginda dalam keadaan dipapah oleh Usamah bin Zaid. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu memakai pakaian, mengenakan pakaian yang diperbuat dari Yaman, iaitu rida. Rida tuan-tuan, baginda memakai dua helai kain. Yang pertama baginda memakai izar, memakai kain pelikat, dan sehelai lagi tuan-tuan diletakkan di atas jasad baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda kata Anas bin Malik, qad tawashshaha bihi fa shalla bihim. Dan Rasulullah ketika itu ridanya tuan-tuan dia ada dua hujung di sini tuan-tuan, kiri dan kanan. Rasulullah memakainya bagaimana? Rasulullah memasukkan bahagian kanan daripada rida, daripada selendang yang dipakai oleh Rasulullah masukkan ke bawah ketiak kanan. Kemudian diselempangkan tuan-tuan ke atas bahu kiri. Begini. Yani bahu kanan baginda sallallahu alaihi wasallam terdedah. Maka ia kelihatan seperti orang yang dalam keadaan ihram. Orang yang pakai pakaian ihram begitu, lelaki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Mereka mengenakan dua pakaian, dua helai kain. Kain yang pertama dibuat izar, dibuat kain pelikat. Untuk menutup bahagian bawah daripada jasad mereka, dan sehelai lagi tuan-tuan diletakkan di atas bahu mereka, di atas badan mereka. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada beberapa ketika mereka memasukkan bahagian kanan daripada izar, daripada selendang itu tuan-tuan, lalu diselempang naik ke atas bahu kiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Maka begitulah keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam tatkala baginda memakai burdah, memakai kain yang datang dari Yaman itu tersebut tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala hadatsana Suwaid bin Nasr qala akhbarana Abdullah bin Mubarak an Sa'id bin Iyas al-Jurairi an Abi Nadrata an Abi Sa'id al-Khudri annahu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini diriwayatkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam baginda, apabila baginda ada baju baru tuan-tuan, maka baginda akan menanggalkan baju yang lama lalu dihadiahkan ataupun disedekahkan kepada orang lain. Baju yang lama tu tuan-tuan disedekahkan kepada orang lain, dan baginda sallallahu alaihi wasallam memakai baju yang baru. Dan tatkala baginda memakai baju baru itu, maka baginda akan membaca doa yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Allahumma lakal hamdu kama kasawtanih as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah. Yani lebih kurang maksudnya tuan-tuan, ya Allah, kepadamu puji dan syukur, puji-pujian. Allahumma lakal hamdu, ya Allah, bagimu puji-pujian. Kama kasawtani as'aluka, aku mohon kepadamu akan kebaikan baju ini dan kebaikan yang baju ini dibuat untuknya.
Dan aku mohon lindung denganmu ya Allah daripada keburukan baju ini dan keburukan yang mana baju ini dibuat untuknya. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Begitulah tuan-tuan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bila dapat baju baru maka sunnah untuk kita sedekahkan baju yang lama kepada orang lain. Dan tak kala kita menyarung baju yang baru tersebut, kita membaca doa seperti mana yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك أنه قال كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Sayyidina Anas bin Malik rahimahullahu taala radhiyallahu taala anhu berkata, di antara pakaian yang paling disukai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam untuk baginda memakainya adalah al-hibarah. Hibarah ni apa tuan-tuan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Hibarah ni ialah satu pakaian yang diperbuat daripada kain yang ada padanya garisan-garisan. Yakni kain yang dipakai oleh Rasulullah tersebut, dia ada padanya, dia ada coraknya itu berbentuk garisan-garisan yang memanjang tuan-tuan. Ada kalanya garisan tersebut berwarna merah, ada kalanya garisan tersebut berwarna hijau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hadis ini disebutkan bahawa di antara pakaian yang disukai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam untuk baginda memakainya adalah al-hibarah. Selai kain yang bercorak, dan coraknya itu tuan-tuan garis berbentuk garisan-garisan yang memanjang, garisan-garisan memanjang yang warna merah ataupun yang berwarna hijau sebagai contoh. Adapun tuan-tuan, yang paling afdal, pakaian yang paling disukai yang paling disukai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam secara afdal adalah secara mutlak, pakaian yang paling disukai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam secara mutlak adalah jubah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kemudian setelah itu barulah al-hibarah. Hibarah ni kain yang ada padanya corak berbentuk garisan-garisan memanjang yang berwarna sama ada merah atau hijau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kata sahabat tuan-tuan, qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdul Rahman ibn Mahdi qala hadatsana Ubaidullah ibn Iyad wa huwa ibn Laqit an abihi an Abi Rimthah أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران. Ini ada seorang sahabat tuan-tuan, beliau melihat bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu baginda mengenakan dua burdah. Baginda meletakkan dua burdah di atas jasad baginda sallallahu alaihi wasallam. Burdah ni tuan-tuan maknanya adalah sejenis pakaian yang ada padanya garisan-garisan. Pakaian yang ada padanya garisan-garisan dinamakan sebagai burdah. Selendang lah tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dan ketika itu kelihatan baginda sallallahu alaihi wasallam memakai burdah yang ada padanya corak garisan-garisan yang berwarna hijau. قال حدثنا عبد ابن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري عن جدتيه دحيبة وعليبة عن قيلة بنت مخرمة أنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أسمال ملاءتين كانتا بزعفران وقد نفضتا وفي الحديث قصة طويلة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خيار ثيابكم.
Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, Rasulullah pernah bersabda, "Alaikum bil bayad." yakni hendaklah kalian memakai pakaian yang berwarna putih. Yakni di sini tuan-tuan baginda mengajarkan kepada kita bahawa pakaian warna yang paling afdal, warna pakaian yang paling afdal adalah warna putih. Warna putih. Sebab apa tuan-tuan? Sebab warna putih ini ia lebih dekat kepada tawadhu'. Putih ia adalah warna yang dekat kepada tawadhu' dan ia adalah warna yang melambangkan kesucian. Melambangkan kesucian. Bahkan kalau sesuatu pakaian yang warna putih tuan-tuan, kalau ada kotoran sedikit maka akan kelihatan, akan jelas kotoran tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Jadi baginda SAW berkata, "Alaikum bil bayad." Hendaklah kalian memakai pakaian yang berwarna putih. Maka di sini tuan-tuan difahami bahawa warna yang paling afdal untuk pakaian yang kita pakai tuan-tuan adalah warna putih. Liyalbasha ahyaukum. Hendaklah kalian, seolah-olah Rasulullah kata, hendaklah kalian menggunakan pakaian yang berwarna putih. Wa kaffinu fiha mautakum, dan hendaklah kalian mengkafankan orang yang meninggal dunia di kalangan kalian juga menggunakan kain putih. Fa innaha min khiyari thiyabikum, karena sesungguhnya kain putih itu ataupun pakaian yang warna putih itu di antara pakaian yang baik untuk kalian memakainya. Jadi daripada hadis ini tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali, kita mengambil dalil bahawasanya pakaian yang paling afdal adalah jubah dan warna yang paling afdal adalah warna putih. Bahkan baginda SAW begitu menggalakkan kita agar kita memakai pakaian yang putih. Sebab apa? Sebab ia warna putih ini lebih dekat kepada tawadhu'. Lebih dekat kepada tawadhu' dan ia lebih melambangkan kepada kesucian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dalam sebuah hadis yang lain, qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdul Rahman ibn Mahdi qala haddatsana Sufyan an Habib ibn Abi Thabit an Maimun ibn Abi Shabib an Samurah ibn Jundub annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilbasul bayada fa innaha atharu wa atyab wa kaffinu fiha mautakum. Jadi dalam hadis ini tuan-tuan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilbasul bayad, yakni hendaklah kalian memakai pakaian yang berwarna putih. Hendaklah kalian memakai pakaian yang berwarna putih. Yakni satu galakan daripada Rasul SAW. Bahkan memakai pakaian yang warna putih itu tuan-tuan, ia adalah satu sunnah daripada sunnah-sunnah baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebab apa? Fa innaha atharu wa atyabu. Kerana sungguhnya ia lebih melambangkan kepada kesucian dan ia lebih dekat kepada tawadhu' seperti mana yang kita sebutkan tadi. Wa kaffinu fiha mautakum, dan hendaklah kalian mengkafankan yang mati di kalangan kalian dengan kain yang berwarna putih. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Jadi kalau kita lihat tuan-tuan, orang yang meninggal di kalangan kita tuan-tuan juga kita pakaikan mereka dengan pakaian putih, yakni kita kafankan mereka dengan kain kafan yang warna putih. Dan kain kafan ni tuan-tuan tidak ada padanya poket. Kafan kita ni tuan-tuan tak ada poket. Dan ini isyarat bahawasanya bila meninggal seseorang itu, maka dia tak boleh bawa harta-harta yang dikumpulkan di atas dunia ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita sedekahkan tuan-tuan harta-harta kita tersebut kepada orang yang lebih memerlukan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasa malu 'abdin min shadaqah
tidak akan berkurang harta seseorang hamba dengan sebab sedekah. InsyaAllah tuan-tuan, pada pertemuan yang akan datang kita akan bahaskan lagi berkaitan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan sambung semula kitab Mukhtasar Abdullah Al-Harari yang biasa kita baca di sini tuan-tuan. Cuma pada malam ini sengaja saya membaca kitab Syama'ilun Nabi untuk menambah rindu dan cinta kita kepada baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan barakah majlis ilmu yang kita adakan pada malam ini, Allah Subhanahu wa taala makbulkan hajat-hajat dunia dan hajat-hajat akhirat kita. Allah Subhanahu wa taala matikan kita semua dalam iman. Allah taala kurniakan kesembuhan terhadap penyakit-penyakit yang kita alami zahir dan batin. Penyakit-penyakit yang dialami oleh anak-anak kita, cucu-cucu kita, ibu dan ayah kita, pasangan kita, guru-guru kita, sahabat hadai kita, jiran tetangga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita semua dalam iman. Allah taala bebaskan kita semua daripada belenggu hutang. Allah Subhanahu wa taala murahkan rezeki kita. Allah Subhanahu wa taala makbulkan hajat-hajat dunia dan hajat-hajat akhirat kita. Dan mudah-mudahan Allah taala himpunkan kita semua dalam syurga Firdaus seperti mana Allah taala himpunkan kita pada malam ini bi jahin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahlil 3 kali, kita selawat 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Akramakumullah.